Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan ta'aluk ia dengan barang yang ta'aluk ia dengan dia oleh ilmu daripada segala tempat ta'aluk, daripada barang yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang harus. Akan tetapi ta'aluk kalam itu ta'aluk dilalah, bukan ta'aluk inkishaf. Maka adalah ia sifat yang satu, tetapi ia berbagai-bagai ia dengan diiktibar segala ta'aluknya, kerana bahawasanya ia, maka ia ta'aluk dengan amar, artinya suruh adalah ia amar namanya, dan jika ta'aluk ia dengan nahi, artinya tegah, adalah ia nahyan namanya. Dan jika ta'aluk ia dengan wa'ad, artinya janji dengan beri pahala, adalah ia wa'ad namanya. Dan begitulah sampai ke mana-mana dikiaskan, dan bermula segala ta'aluk kalam yang tersebut itu ta'aluk tanjizi qadim, melainkan amar dan nahi pada segala orang yang asy'ariyah. Maka bagi tiap-tiap satu daripada keduanya ta'aluk satu daripada keduanya, ta'aluk keduanya qadim, iaitu ta'aluk keduanya dengan tiap-tiap mukallaf dahulu daripada ada amar mereka, daripada ada mereka itu. Dan ta'aluk yang satu lagi ta'aluk tanjizi hadis, maka iaitu ta'aluk tiap-tiap satu daripada keduanya dengan tiap-tiap mukallaf kemudian daripada ada mereka itu. Dan seperti dikatakan dan dinamakan kalam bagi sifat yang qadim yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala itu, dinamakan pula kalam bagi segala lafaz yang kita baca ini. Dan daripadanya perkataan Sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma baina daffatayil mushafi kalamullahi ta'ala. Artinya, syukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala, limpah kurnia dia, anugerah dia, pemberian dia semata ada kita, dan masih diberikan kesempatan kita meneruskan kehidupan atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dialah yang menghidup matikan kita dan memberikan kesempurnaan segala anggota dan panca indera. Dialah merezekikan kita, dialah memberikan mudarat manfaat pada kita, dialah tempat pergantungan kita. Tak ada makhluk yang ada ni melainkan dialah yang mengada. Dan bila Allah mengadakan semua makhluk ni, kita semua adalah milik dia. Wajib atas kita mengaku kita ni milik dia, kita dari dia. Kita kena sedar apa yang ada pada kita adalah tiada lain melainkan semua daripada anugerah Allah Ta'ala. Alhamdulillah, diberi kita Islam, diberi kita kemudahan untuk taat, jauhan kita pada maksiat. Alhamdulillah, lagi
diberi pada kita kesungguhan minat untuk nak belajar, untuk istiqamah melaksanakan perintah Allah Ta'ala, perintah dia, dan mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur, mudah-mudahan segala nikmat tu Allah Ta'ala kekalkan, bahkan ditambahkan iman, ditambahkan taqwa, ditambahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur diberi keupayaan, kesihatan, kelapangan masa dapat hadir dalam majlis yang mulia meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah. Hadirin sekalian, kita nak sambung bicara masih dalam bab kalam. Antara sifat wajib bagi Allah Ta'ala kalam, dengan mana ada sabit pada Allah Ta'ala sifat kata, yang dengan sifat itu Allah Ta'ala berkata, dan sifat ni kodim. Dan juga antara kita bicara ta'aluk sifat ni, atas cara ta'aluknya dilalah tempat ta'aluk dia, macam mana ta'aluk ilmu, di mana tempat ta'aluk ilmu, di situlah tempat ta'aluk kalam. Kerana kalam ada hubung kait yang sangat rapat dengan ilmu Allah Ta'ala. Memang kaedah ta'akul pun begitu. Setiap orang dia akan bercakap dengan kadar ilmu yang ada pada dia. Satu ta'aluk ilmu dan kalam sama. Pasal di mana ta'aluk ilmu Allah Ta'ala, di situlah ta'aluk kalam dia. Apa yang sabit pada ilmu Allah Ta'ala, tentulah Allah Ta'ala sabit untuk perkara itu diperkatakan oleh dia. Itu sikit munasabah, hubung kait antara kenapa ta'aluk dalam bab kalam ni sama dengan bab ilmu. Sekali lalu kita dah sentuh bab tu, jadi ini kita nak sambung lah. Asal kita baca tadi, dia kata, dan ta'aluk ia, kalam ni, dengan barang yang ta'aluk dengan dia oleh ilmu. Apa tempat ta'aluk ilmu, itulah tempat ta'aluk kalam. Antaranya daripada bayan bagi barang tu, daripada segala tempat ta'aluk. Apa di tempat ta'aluk ni? Daripada yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang harus. Jadi tempat ta'aluk bagi ilmu adalah wajib, mustahil, harus, ba'akli. Ta'aluk kalam juga adalah wajib, mustahil, harus. Dengan mana Allah Ta'ala kalau cerita wajib, dia menceritakan zat dia, ceritakan sifat dia. Dari segi kebolehan cerita, dia boleh cerita apa kehendak dia nak ceritakan. Dan memang kelayakan dia nak cerita tu ada, pasal sabit ilmu dia tentang zat dia dan sifat dia. Itu bab wajib. Dan juga hak dia untuk dia nak membicarakan bab yang mustahil, pasal Allah Ta'ala tahu perkara yang mustahil, apa yang tak sepatutnya pada dia. Mustahil dengan makna demikian, apa yang tak selayaknya, apa yang tak sepatutnya. Akal tak boleh terbayang sabitnya perkara itu. Akal tak boleh menerima kata adanya perkara itu. Itulah mustahil. Allah Ta'ala di atas tahu dia perkara yang mustahil, dia boleh cerita kat kita apa yang tak selayaknya pada dia. Begitu juga dia tahu perkara yang harus dan selayaknya untuk dia nak cerita apa yang harus, apa dia nak buat. Bahkan dia boleh cerita apa yang dia nak buat, apa yang sedang buat, apa yang telah buat. Semua hak dia, dan memang kelayakan untuk membicarakan perkara tersebut sabit pada kalam dia. Macam mana sabit dengan ilmu dia, macam itulah sabit dengan kalam dia. Cuma atas cara ta'aluk yang telah kita bicara, ta'aluk ilmu inkisyaf. Pasal ilmu, atas kata sabit ke Allah Ta'ala, ilmu nyata pada Allah Ta'ala. Kalam, dengan kalam tu Allah Ta'ala nak dilalahkan bab wajib, mustahil, harus tu dengan apa dia beri ke kita. Cuma dia beri ke kita ni, yang apa ada di tangan kita juga, sekali lalu kita dah sebut kalam lafzi. Atau kita bicara sifat Allah Ta'ala ni, yang ni adalah kalam nafsi. Jadi lanjutan kita nak belajar ni, kita nak belajar istilah lah sikit. Lagi besar kita mengaji dalam bab-bab khusus bab kalamullah ni, khasnya ngaji usul tafsir lah. Pasal bab ni besar perbincangan dia dalam bab ngaji ilmu tafsir. Nak ngaji ilmu tafsir kena ngaji usul tafsir.
Saya ada sebut sekali lalu itu antara kitab usul tafsir. Saya mengaji dulu, belajar dengan arwah Tok Guru pun belajar, dengan anak dia pun anak dia ajar. Dan memang pelajaran dalam kelas pun, masa saya 4 senawi dulu, belajar kitab tu dalam kelas. Kitab apa? Kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Imam As-Suyuti rahimallahu taala. Al-Itqan tu belajar. Jadi belajar pula. Yang baca pakar. Kitab pun memang best lah. Apa nak cerita ni? Nak ngaji usul tafsir tu. Perbincangan besar dia di sana. Kerasnya nak bincang ilmu usul tafsir tu berkaitan dengan bab yang kita nak baca ni dalam bab ilmu tauhid ni. Tentang mana? Pandang pada sudut ilmu Allah Ta'ala. Macam mana sabit ilmu dia dengan wajib mustahil harus. Di situlah selayaknya untuk Allah Ta'ala dia boleh memperkatakan perkara wajib mustahil harus. Maka adalah ia, kalam ni sifat yang satu. Kalam ni sifat satu je. Macam ni ilmu pada Allah Ta'ala, walaupun dia tahu wajib mustahil harus, nisbah ilmu Allah Ta'ala atas nama sifat ilmu satu je. Jadi kalam Allah Ta'ala pun atas nama sifat kalam ni, sifat tu satu je. Bahkan kaedah ni kita dah belajar pun prinsip dia dalam bab wahdaniyah. Tak mana belajar tu dalam wahdaniyah tu sifat yang antara faham wahdaniyah sifat ni menafikan kam muttasil kam munfasil dalam bab sifat. Tak mana sifat Allah Ta'ala tak akan ada dua, tak akan ada pendua pada sifat yang sejenis kan? Sifat kamalat dia banyak tak terhitung, infinity. Tapi sifat yang sejenis takkan dua. Dan tak akan ada makhluk yang bersifat macam mana sifat kalam Allah Ta'ala. Ya Allah lah hakikinya mutakallim, makhluk asal bisu. Kita boleh bercakap, Allah yang kurniakan percakapan kepada kita. Dan alat dia bagi kita bercakap, mulut. Dan boleh dia nak bagi bercakap pada kulit kita, pada tangan kita, pada kaki kita. Pasal hak dia nak boleh bagi bercakap mana saja komponen, juzuk, anggota yang ada pada kita. Kat zahir kita, dia bagi kat mulut. Akhirat esok cerita dalam Quran, Allah yang cerita. Wajib kita beriman dengan dia. Apa dia? Memang dia akan kunci mulut kita dan dia akan bagikan tangan-tangan kita, kaki kita boleh bercakap. Pasal Allah dia antaqa kulla syai'. Dialah memberikan setiap sesuatu tu kebolehan untuk bertutur. Kita sendiri bukan kita. Nisbah tengok alat, mulut, lidah, bibir, peti suara. Ada orang ada peti suara, ada lidah, ada mulut, ada bibir, ada gigi, tapi tak boleh cakap. Bahkan alat-alat yang dicipta oleh manusia ni tak ada bibir, tak ada mulut, tak ada peti suara, tapi keluar suara. Betul? Smartphone tu apa pun tak ada, bibir tak ada, gigi tak ada, nak tekak tak ada, tapi boleh keluar suara. Nisbah nak bagi keluar semua Allah Ta'ala. Yang tu jalan-jalan atas Allah Ta'ala bagi akal kepada manusia, boleh explore macam mana nak mengeluarkan bunyi daripada alat seumpama macam tu. Baik. Jadi sifat kalam ni satu, tetapi ia berbagai-bagai lah kalau bahasa kita tu. Berbagai-bagai ia. Macam mana boleh jadi berbagai pula? Ada wajib mustahil harus ni. Dia ada bagai-bagai tu dengan diiktibarkan segala ta'alluqnya. Iktibar ta'alluq. Atas nama wajib mustahil harus tu satu. Bahkan dilalah dia nak dilalah apa? Pasal dia ta'alluq dia dilalah. Bila dilalah ni, daripada perkataan fi'il madhi dia dalla yadullu. Dalalatan, dilalah, dulalah. Masyhur kita sebut dilalah. Jadi apa? Ada penunjuk. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk. Ada ayat Quran tunjuk makna amar, ada makna nahi, ada makna khabar, ada wa'dun, ada wa'id. Lagi ada apa? Ada istifham. Allahumma salli wa sallam. Ada ta'ajub. Ada ta'ajub. Ada taraji. Ada tamani. Nak tahu macam mana tu kan?
Tu saya kata kena ngaji antara nama usul tafsir satu, antara jalan mudah nak kenal dia, kenal bahasa Arab lah. Kenal bahasa Arab lah. Pula tu nak kenal pula amar, makna amar asal macam mana. Betul ada amar yang dia boleh amar bertukar, mana amar tu asalnya suruh tapi dia bukan suruh, tapi suruh tu menggunakan lapas yang digunakan suruh tapi maksud dia larang. Ada ayat yang dia larang, memang larang, tapi larangan tu ada makna dia suruh. Ada larangan tu bukan makna larang haram, ada larang makna harus. Ada larang dengan makna larang makruh. Ada larang haram. Macam-macam hurai. Yang tu kena ngaji khas, nahu ada, besar panjang bicara dia balaghah. Balaghah pun bicara macam mana dalam ilmu ma'ani. Khas belajar bab tu. Macam mana nak faham? Allahumma salli. Kalam insya'i, kalam khabari. Khabariyah maksud macam mana? Insya'i mana maksud macam mana? Insya'i pun ada insya'i talabi, ada insya'i ghairu talabi. Panjang tu kan. Kalau kita belajar SPM ada sukatan tu. Tapi belajar terlalu sikit lah SPM kan. Tahu belajar usul tafsir sekadar untuk jawab periksa. Betul kan? Belajar tak? Ingat lagi? Ada kalam insya'i, ada kalam talabi kan? Ada kalam Allahumma salli. Talabi ada insya'i, ada insya' talabi, ghairu talabi. Yang khabari kalau suka atas SPM bab khabari sikit je tak? Allahumma salli ala sayyidina. Ustaz, lama tak sebut nak lupa pula dah. Ada apa saya tertinggal kat khabari? Kalau khabari ada yang ibtidai, ada yang talabi, ada ingkari. Martabat khabar tu. Allahumma salli. Ya. Yang tu kalau ngaji SPM pun cuba. Cuma ngaji SPM dia tak bermatlamat yang macam kita belajar kalamullah macam ni. Belajar SPM tu untuk jawab esai je lah. Dia tak fokus macam mana kita belajar ni. Kalau duduk pondok betul, memang kena lajak sungguh kan. Tapi duduk pondok ngaji sungguh-sungguh lah. Kalau duduk 2-3 bulan baru tak jumpa lagi lah, nak kena lanyak gitu. Lanyak macam tu lagi pengsan pula. Pelan-pelan lah. Itu yang kena ngaji lama sikit tu. Lama pun apa, dah gegak setahun cukup. Setahun cukup. Ngaji pondok. Ya benar weh. Kan saya selalu buat muka gitu kan. Muka saya tak buat pasal lah, pasal saya handsome sikit pakai spek kan ni. Setahun cukup ngaji pondok. Ya betul yuk. Ya serius sikit. Sekolah kebangsaan pun ambil SPM 5 tahun. Betul kan tuan? Ambil bab belajar sijil apa-apa pun. Allahumma salli wa sallim ala. Belajar giat marah je pun. Giat marah apa lama? Kursus giat marah 3 bulan. Apa? 3 bulan. 6 bulan. Tu pun buat pandai, profesional ke? Belajar bodoh asas kimpalan, asas electrical, agak-agak boleh usik ibu tu. Mampu kering tu kan. Baru belajar asas tu. Orang pergi seberang laut pun belum tentu pandai. Berapa tahun mengaji tu, luar negeri tu, belajar bahasa Inggeris pula tu. Ni ngaji kat Malaysia. Ngaji 2 tahun, 3 tahun, nak jadi pakar ilmu tafsir. Dia buat malu orang lah weh. Macam tu lah bunyi bahasa ni kan. Lagi engkau hurai dengan di atas jahil engkau tu, lagi nampak jahil engkau. Macam tu lah. Saya nak cerita apa? Ngaji lah. Ada peluang mengaji lah. Belajar lah. Dan disiplin kita, tak kerti diam. Macam tu lah. Jangan duk bercakap. Pasal atas kita bicara bab ilmu, kat kita pun kita kena tahu takluk ilmu kita. Mana kita tahu, mana kita tak tahu. Jangan benda tak tahu pun kita nak jadi tunjuk kita tahu. Lagi kita cakap, lagi kita tak tahu. Lagi kelang kabut. Baik mengaku tak tahu dan tak apa? Tak rendah martabat pun kalau mengaku tak tahu. Yang masalahnya tak tahu tapi mengaku tahu. Tu kacau tu.
Tambah pula sesat menyesatkan. Dahlah bodoh. Apa bodoh dia tu, dia tak faham bodoh, bahkan benda tu sesat. Dia cerita hak sesat tu padahal pada dia yang tu adalah hidayat. Oh, bahaya sikit. Sikit ke sana. Mafiat sikit. Bebel sikit bab tu. Baik. Jadi sifat kalam tu satu, tapi iktibar dengan takluk dia dan dilalah makna dia. Pasal dia takluk dilalah. Takluk dia memang wajib mustahil harus tu tempat takluk, dan dilalah tu dilalah apa? Nak menunjukkan makna apa? Di atas huraian disebut sekali lalu tu. Jadi banyak dan pelbagai pasal masalah tempat takluk dan apa dilalah yang ditunjuknya. Baik, maka ada ia takluk dengan amar. Disebut takluk dengan amar ni, takluk apa pula takluk amar ni? Kalau istilah yang dipakai selalunya dilalah. Ada dilalah Quran yang kita baca, dilalah dia dilalah amar. Sebut dilalah iktibar Quran yang kita baca lah. Kalam nafsi, apa dilalah yang kita nak pandai. Kita bukan dapat kalam nafsi kan. Nak faham dilalah dengan disiplin belajar ilmu, tambah nak faham Quran hadis. Khasnya tapi cara ni kalam Allah ni nak faham Quran, mesti kena faham segala kawaid dilalah yang ada dalam ilmu balaghah khasnya. Saya sebut tadi khas dia pengaji mana? Ilmu ma'ani. Kalau saya sebut dalam bab ilmu ma'ani ada pembahasan, ada kalam, ada kalam khabari, kalam insya'i. Khabari ini ada yang talabi, ada ibtidai, ada talabi, ada ingkari. Kalau kata yang insya'i, ada yang talabi, ada ghairu talabi. Kalau yang tu pun tak bisa dengar, sana sembang. Tambah pula kalau bagi contoh soalan-soalan SPM, bezakan antara insya'i dengan khabari di ayat tersebut. Dan sebutkan nauk insya'i dan talabi dia. Kalau yang tu pun tak boleh jawab SPM, nak sembang apa benda. SPM je pun. Soalan bahasa Melayu ya. Cuma dia punya knowledge tu Arabic lah sikit kan. Tapi soalan bahasa Melayu. Bahasa Melayu, Arab kan? Bahasa Arab, sorry. Soalan bahasa Arab kan. Pasal ada dalam soalan kelas bahasa Arab tu. Kata bahasa Arab. Kata bahasa Arab tu kan. Ada lah kelas bahasa Arab tu. Bagian dalam ilmu balaghah. Apa saya nak sebut? Kalau yang tu pun tak lulus, benda nak bahasnya. Kalau pandai buat tu, baru label SPM. Ya, saya sebut bunyi-bunyi gitu. Lepas tu boleh kenal ke semua 88 amar? Kalau faham amar pun, memang boleh faham ke daripada amar tu nak dilalah apa? Amar dengan mana wajib, amar dengan mana sunat, amar dengan mana harus. Boleh faham ke? Bukan senang nak kena kenal pula sebab nuzul, sebab apa turunnya Quran. Tu yang ulama kita bagi formula apa? Tengok je kitab fiqh ulama siap lah, tengok je kitab tauhid, tengok je kitab tasawuf. Mereka dah tolong perinci untuk kita. Ada ulama kata macam ni, ambillah dengan cermat. Jadilah warak, tolakkan benda-benda syubhat. Ada prinsip-prinsip macam tu. Atas kita ambil sekali lalu ni, tu dia kata pertama, ada ta'aluk dengan amar. Istilah ta'aluk ni, kalau atas istilah yang boleh jadi amar dia apa? Dilalah dia tu. Ta'aluk tu maksudnya ta'aluk dilalah dia. Dilalah ni dilalah apa? Ada dilalah amar. Dilalah tu apa? Dia menunjukkan makna apa. Itu dilalah lah. Kalau saya kata, nak pergi mana ni? Tu ayat apa? Ayat penyata ke? Ayat soal? Pandai lah. Bahasa Melayu pandai lah. Besarnya rumah dia. Itu apa? Khabari ke insya'i? Khabari. Iya ke? Insya'i khabari. Lupalah. Insya'i talabi ke ghairu talabi? Ghairu talabi. Pasal apa ghairu talabi? Apa maksud besarnya rumah dia? Saja saya sebut pelajaran macam tu, tak biasa dengar lah. Besarnya rumah dia, lawanya langit hari ni. Cantiknya bintang-bintang di langit. Itu apa tu? Ta'ajub. Ta'ajub ni adalah kalam insya'i yang ghairu talabi.
kalaulah umur aku panjang, akan ku bina mahligai yang mahligai yang termahal di dunia. Kalau ada sayap, aku akan terbang pergi kepada kekasihku. Oh, memang macam tu pun. La'ali janahan, la'ali janahun fatiru ila habibati ila mahbubati. Kalau bolehlah ada sayap nak aku terbang pergi ke kasihku. Tu apa tu? Khabari. Sikitlah saya sebut-sebut itu kan, tak biasa dengarlah. Kan. Ayat-ayat macam tu apa tu? Pernyataan ke apa tu? Tak biasa dengar, tak pernah faham. Tu saya kata kena ngaji banyak tahun. Antara syarat mengaji ni ar-rajini wa tekuni wa salikur tahun. Saya tak ingat masa tu guru, antara guru saya almarhum Guru Haji Hashim tu, menantu Tuan Guru Haji Ghazali tu, dia orang menjar kan, surah menjar kadang-kadang tengah mengajar tu dia surah menjar juga kan. Dia cakap menjar. Tu cakap tu salikur tahun tu. Salikur tahun maksudnya panjang tahun lah, banyak tahun lah kena belajar kan. Sikit macam tu lah. Jadi saya surah menjar pula kan, sitik-sitik boleh lah kan. Cakap Jawa pula lah. Cukup malu orang. Pasal tak pandai cakap. Keliling Jawa dengan Banjar, pasal duduk pakai Datuk. Tapi tak peduli pun bahasa Banjar dengan Jawar. Banjar dengan Banjar. Jawa dengan Banjar. Boleh sikit-sikit aja kan. Pasal apa? Pasal fokus kita ngaji apa yang kita Tok Guru ajar lah. Tok Guru bukan ajar bahasa Banjar dengan Jawa. Dia ajar belajar nahwu dengan saraf, kan? Ajar tafsir. Dia ajar ilmu falak, ajar ilmu balaghah. Kita ambil hak dia ajar Yang dengan kawan-kawan ni sambil-sambil je. Tapi semangat turu. Tu kecil lah. Lain-lain tak pandai. Apa cerita bahasa Banjar, bahasa Jawa ni? Bahasa sikit orang keliling. Apa saya nak sebut ni? Ta'aluk sikit. Ta'aluk. Jadi ada di Lalah ni nama dia Ammar. Pasal kitab kita pun sebut macam tu. Satu saya sebut. Kalau dia tak sebut, saya tak ingin nak hurai buat sakit kepala Dengarlah sikit kan. Senang ke nak kenal ni fi'il Ammar? Ngaji soraf lah baru nak kenal fi'il Ammar macam mana. Fi'il Ammar sulasi mujarrad ke, sulasi mazid ke? Nak buat fi'il Ammar tu macam mana nak buat fi'il Ammar? Kalau fi'il madhi macam ni, nak buat fi'il Ammar dia macam mana? Sulasi mujarrad macam mana? Sulasi mazid macam mana? Kalau yang tu pun tak pandai, macam mana nak masuk ilmu balaghah? Soraf pun tak lepas. Sikitlah saya sebut itu pasal bab-bab macam ni bila sebut faham Quran, nak faham dilalah, maksudnya kita punya kemahiran dalam linguistik, dalam bahasa Arab ni mesti ada satu kemahiran besar. Soraf dia satu untuk nak beranakkan kalimah, tengok asal usul kalimah, istiqaqat dia kan. Tempat istiqaq, asal pada mana, ambil macam mana, surah macam mana, lapas macam mana. Muzammil misalnya, Muddassir, macam mana boleh jumpa kalimah tu? Musaddiqin, wazan apa tu boleh dapat musaddiqin tu? Issaqaltum alal ard, issaqaltum alal ard, arditum bil hayatid dunya. Apa wazan-wazan? Issaqala, yassaqalu, issaqaltum. Macam mana boleh jumpa kalimah-kalimah macam tu? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, daripada itma'anna yatma'innu. Macam mana boleh jumpa itmi'nan? Masdar dia apa? Banyak nak belajar saraf. Waktu nak belajar cara tadbir kalimah lah, nak susun depan belakang, kemudian mana marfu', mana marfu', mansub, makhfud dia, amil dia siapa, nak belajar i'rab pula, i'rab apa, marfu' dia macam mana, mansub dia macam mana, majrur macam mana, ada takdir kalam dia macam mana, ada mahzuh dia, tu mahzuh lagi lah, payah-payah. Kalau tengok yang ni amil ada, ma'mul ada, amil tak ada, macam mana nak takdir amil? Apa dia yang jenis-jenis kena takdir amil? Tengok ma'mul aja ada tapi amil tak ada. Amil apa yang kita boleh kenal? Ada yang mazhuf tak mazhuf. Belum belajar nahwu tu. Itu baru saraf dengan nahwu, ilmu istiqaq, balaghah pula. Kalam tashbih dan isti'arah kinayah atas kita bicara ni, yang ni baru disebut dari sudut ilmu ma'ani, bayan, isti'arah dia, kinayah dia, majazi dia, majazi, hakiki majazi dia, macam mana nak kenal. Lepas tu ilmu
bab ilmu badik, mana muhasinat lafziyah dia, muhsinat ma'nawiyah dia. Banyak belajar. Takat SPM, bolehlah kenal sikit kan. Apa? Boleh sebut? Muhasinat lafziyah apa? Tibaq. Lagi? Muqabalah. Lagi apa? Iqtibas. Ada sajak. Lagi? Habislah. Jinas. Jinas tam, jinas wairul tam. Orang SPM saya boleh tanya. Nak murid saya dia belajar tak? Ingat tak ingat saya tak tahu lah. Yang lain saya tak tahu lah, saya tak ajar SPM. Ada tak ada SPM lari pun ada. Kenapa pergi kena? Ambil SPM kan? Ingat ni? Tak ambil? Terus ambil stam. Stam pun tak ada? Ambil stam kan? Stam kan? Oh, tak ambil stam. Fadil ambil stam. Siapa stam ni? Ha? Siapa? Oh, saya ada. Lagi stam man, stam boy. Budak stam ada sini. Ingat ke tak ada? Ada budak stam. Agak-agak tanya tu lepas lagi lah jawab. Tak lepas lagi. Stam ni tanya apa lagi subjek. Mantik ada stam kan? Ingat? Tasawur, tasdik, ingat? Kuliatul khams, ingat? Jinsun, pasal, ingat? Ada dilalah kan? Dilalah wairul lafziyah kan? Dilalah lafziyah ada kan? Ingat semua pelajaran? Lari malam ngaji kan? Tapi budak-budak stam kalau mumtaz pun pergi Mesir macam mana? Nganga tu. Kenapa? Ngaji stam. Tak sampai 2 tahun mengaji PSA. Betul? Keluar result bulan apa? Bulan 3 kan? Dah itu bulan 4. Tambah mungkin saya COVID ni belajar menatang puas sangat. Menatang. Itu belajar online pula. Itu ambil periksa pula stam. Tak boleh puas. 2 tahun. Belajar online. PDPR. Hak mengadap pun gagal. Kalau mumtaz sekalipun. Aku tahu ngaji tu kat mana. Saya pernah ngajar stam. Saya belajar Pondok Patih. Bukan mengajar Pondok Patih dulu. Sekolah Arab Yusufiah tu. Adalah budak-budak cerdik yang tahun saya kata sedap budak-budak ni buat stam. Tak mahu ya, tak boleh juga. Stam pun tak ke mana juga. Benda nak ajar banyak, masa sikit. Soalan habis-habis, fokus jawab soalan je. Kalau soalan macam ni, jawab macam ni. Soalan macam ni, jawab macam ni. Bukan belajar. Banyak jawab soalan, betul tak? Latihan pun banyak, latih tubi jawab soalan. Jawab soalan macam ni, jawab macam ni, betul? Adalah cerdik lebih. Marah orang tu. Marah tak marah pun saya sebut. Saya duduk tempat tu. Saya pernah ngajar. Saya tahu. Banyak mana sangat nak boleh belajar. Tengok soalan balarah dia canggih. Tanya-tanya apa pun tak kerti. Tasbih mursal pun tak ingat. Tasbih mursal, tasbih muakkad. Ingat ke? Tasbih baligh. Ingat ke? Tasbih mujmal, tasbih mufassal. Hazaf siapa-siapa. Isti'arah tasrihiyah. Makniyah. Boleh ingat lagi? Murasyakhah, mutalaqah, muqayyadah. Ingat? Waktu tak belajar, SPM tak ada masuk sukatan. Tasbih dimni, ada pernah belajar? Tasbih makhluk, tak masuk sukatan. Kinayah, tak masuk. Kinayah sifat, kinayah zat, kinayah nisbah. Ada belajar? Tak ada. Saya ajar, saya tahu lah. Mana masuk silibus, tak masuk silibus. Dalam kepala banyak nak bagi muntah keluar. Bagi muntah pun, dia orang boleh faham tapi tak masuk periksa. Tak manfaat untuk periksa walaupun manfaat. Betul? Dia jadi gagal belajar tu. Belajar tu yang berselibus saja. Tu yang pondok tak ajar mengikut selibus sukatan kementerian punya. Kalau pondok pun ikut kementerian, tak usah panggil pondok buat malu. Pondok jaga boleh pondok SPM boleh pondok SPM. Pondok putih tak dapat. Pondok putih tak dapat. Saya bebil sikit bab tu. Bab bebil. Pasal saya nak cerita, pasal dia sebut ta'alluq ni kan. Sebut dilalah. Jadi macam mana nak faham? Tengok skop saya sebut sekali lalu macam tu. Agak-agak banyak tahun nak kena mengaji. Nak faham kalamullah ni, ta'alluq dilalah ni. Memang saya akan kata hampa tak boleh faham punya apa dia sebut. Dengar saya sebut tu, sekurang-kurangnya hampa kata apa? Banyak lagi kami kena mengaji ni. Saya pun kena mengaji lagi bab tu. Bukan pakar sangat.
Saya banyak benda saya tak kerti lagi bab tafsir ni. Yang belajar tu guru ajar yang betul-betul kena lanyak bertumbuk tu memang saya kerti lah. Banyak lagi ke? Nak jadi macam orang dulu pakar-pakar semua tu. Jauh lah. Tak ada lah. Besar kuku. Besar bulu romo tak ada bulu kita dengan ulama-ulama dulu. Dia orang boleh karang tafsir. Kita baca tafsir dia orang tak faham. Jauh. Yang ni dia sebut alah. Macam ni ya. Kalam, amar, nahi, wa'ad, wa'id disebut tu dan lain-lain. Alah teratur. Perasaan ahli ulama siap dah. Tai kucing. Mula bunyi tai kucing dah. Kalau saya sebut tai kucing. Apa? Cat shit. Orang putih dia bullshit. Tak, saya tak mau bullshit. Saya cat shit. Apa cat shit? Tai kucing Alah. Orang putih bullshit Biasa tengok orang cerita orang putih. Tak biasa tengok. Warak-warak dia orang ni. Tak biasa tengok cerita orang putih. Masya Allah, tabarakallah. La haula wala quwata illa billah. Tapi memang ada pun orang tak biasa tengok cerita orang putih. Daripada kecil tak pernah tengok TV. Mak bapak tak suka dengan TV. Sedih tau. Kita pula zaman ni memang tak ada CD, tak ada TV, tapi pergi tengok internet. Itu kan. Cabaran nampak zaman ni tu kan, menatang tu. Tu pun kita nak mula lah ni full time balik mengaji. Dah insya-Allah gangguan pun kat saya ada gangguan mata apa sikit. Nak ngaji balik. Jadi tolong serahlah semua gangguan-gangguan. Ada yang dah serah kunci motor, alhamdulillah. Ada orang dah berjaya serah kunci motor. Ada orang tadi pun ada orang serah handset. Tak habis lagi handset kena hantar. Banyak lagi handset-handset yang masih pegang di tangan ni. Saya bukan tak kenal muka siapa-siapa. Saya boleh sebut nama seorang-seorang. Tapi kan saya baik orangnya. Okay, sikit macam tu lah. Baik, ta'aluk. Ni ta'aluk di sini dengan mana? Ta'aluk, jenis ta'aluk dia. Cerita dalam mana? Ta'aluk, dilalah dia. Pertama, dilalah ta'aluk dengan amar. Masuk amar ni suruh. Adalah ia amar namanya. Nama dia amar suruh. Nak kenal suruh macam mana? Ngaji lama sikit lah. Sorof. Pandai tasrif boleh kenal kan? Kenal bina amar pun kadang susah kan? Amar namanya. Dan jika ta'aluk ia dengan nahi, dia sebut macam tu je lah. Apa contoh pun dia tak bagi. Dia bagi saya, kita pula ngelepar kan? Ada ta'aluk, ada dilalah dia, dilalah nahi. Atas nahi tegah, artinya tegah. Adalah ia nahyan. Nahyan tu tak ada masalah nak baca. Dia panggil nahi. Dan jika ta'aluk ia dengan wa'ad, wa'ad ni janji baik, janji dengan syurga, dapat pahala, bandingan buat amalan kebajikan macam ni, dapat balasan macam ni, itu wa'ad. Kalau ingat Allah Ta'ala balas balik ingatkan kita, fazkuruni azkurkum. Pandang pada sudut tu wa'ad. Pandang pada sudut fazkurni, dia fi'il amar. Dilalah macam ni, dia menekan dilalah sunat. Bahasa macam-macam bahas tu kan? Ada panggil wa'ad. Artinya janji dengan beri pahala. Adalah ia panggil wa'ad. Wa'ad lah. Memang bahasa Arab dia wa'dun pun tak terjemah pun tak apa. Namanya begitulah juga sampai ke mana-mana pun dikiaskan lah. Yang tu lah kaedah dia. Dia sebut dekat tu je. Wa'id pun dia tak sebut. Jadi banyak lagi ke? Dengar saya sebut sekali lalu tadi. Banyak tak? Nak belajar istifham saja. Ada istifham takriri, ada istifham ingkari, ada istifham mana istifham hakiki, mana istifham. Banyak. Ada istifham dengan mana amar, ada istifham dengan mana nafi. Khabariyah pun faham asas nama ibtidai, talabi, insya'i, itu baru asas sangat belajar. Ada amar dengan mana insya'. Ada amar, ada khabariyah dengan mana insya'i. Itu yang insya'iyah lafzan, khabariyah maknan. Ada terbalik, khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Banyak. Khas pergi ngaji sana lah. Jadi belajar macam ni buat apa ni?
untuk dapat sedikit pendedahan. Apa dia? Nak faham dilalah Quran perlu masa yang panjang. Itulah. Ngaji lama sikit, insya-Allah ada kesempatan memang saya nak ajar. Dan saya nak ajar pun takkan tiba-tiba saya ajar kelas tamnya, saya ajarlah kelas ibtidai dulu. Takkan ajar budak-budak tiba-tiba ajar PhD, ajarlah yang kelas tadika dulu. Duk ajar tadika lah tu. Tapi tadika pun kalau dapat faham cantik elok-elok je lah. Saya ajar tadika pun bukan sebarang tadika. Tadika saya ajar ni tadika yang profesional punya tadika. Sikit bahasa itu. Saya ajar baca Iqra, tapi saya ajar sifat huruf. Saya ajar nama hukum-hukum tajwid. Mat saya ajar. Saya ajar makhraj huruf. Walaupun selesai Iqra esok, sifat huruf boleh ingat. Hukum tajwid boleh ingat. Banyak minit pun kenal. Makhraj huruf pun boleh sebut satu-satu lah. Macam dah khatam kitab tebal tu. Walaupun lalu Iqra bacaan pun lain daripada orang. Pasal apa? Ada lisanan Arabiyyin bilisanin Arabiyyin mubin, dengan cara pertuturan sebut bahasa Arab. Sya'a ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira. Sebutan tu makhraj huruf, sifat huruf, macam profesionalnya saya ajar. Saya taklah profesional tapi saya mengaji dulu macam tu saya ajar. Walaupun habis Iqra, bukan macam orang lain belajar Iqra. Sikit saya sebut tu. Saya ajar domon, walaupun saya ajar domon, habis domon tu mata minat orang ngaji, tak mengaji macam domon saya ajar. Pasal saya belajar macam tu. Saya nak cerita apa? Itu yang pergi belajar tu. Jadi nak cerita apa? Walaupun belajar yang ibtidai, yang tadika, boleh kelahi dengan budak-budak PhD ya. Kadang bila budak-budak PhD, nama yang PhD, dia tak pernah belajar buat tadika tu. Tapi buat kajian tentang benda-benda, tapi ilmu yang dia nak kaji, dia alat pun tak cukup nak kaji apa. Sikit dengan ilmu PhD tu. Tambah kalau yang dah habis STAM masuk universiti esok, research, betul tak? Buat kajian. Betul? Buat pembentangan. Tak payah pergi universiti lah. Ambil diploma aja kan. Antara kaedah belajar dalam kelas macam mana? Bagi grup, lepas tu buat pembentangan ikut grup. Betul kan? Macam tu kan usul belajar. Dia orang ni tak tahu ada yang duduk tapis. Siapa ada diploma ni? Belajar STAM tu macam tu tak? Ada tak? Buat grup macam ni. Mu bahas. Bab apa? Nak hakiki, nak sababi. Mu ambil cerita nak hakiki, mu ambil nak sababi. Kumpulan ni. Cerita by grup. Cerita. Dalam grup tu bukan semua reti. Siapa reti dia lah bentang. Hak lain tu tumpah ya. Konon-konon grup dia tu kisah-kisah lah. Padahal seorang ya. Faham ke saya sebut ni? Nak buat kajian. Anak saya ada yang ambil diploma agak ada lah kan. Pasal nak sebut cara mengaji tu. Dia ambil diploma tapi tanya bapak dia. Ambil diploma kiraan. Bahas macam ni ilmu fiqh. Orang ni belajar buat zakat. Nama belajar seribu dia banyak. Orang ni ambil zakat ternakan, yang ni ambil emas perak apa-apa. Bagi kitab baca bentang. Bentang cakap Melayu. Nak bentang apa? Tak pernah mengaji. Jenuh tanya bapak dah. Nyu. Kita pula syarah. Hampa mengaji ke aku yang mengaji? Bukan dia mengaji. Dia mengaji tu dia kena syarah lah. Dia kena bentang. Macam pensyarah bentang. Betul ke saya cakap? Saya pernah ambil diploma. Saya tahu lah. Saya ada diploma kat lah kan. Tapi saya tak ada lah ijazah. Degree tak ada lah. Tapi cara belajar saya tengok macam tu kan. Kalau degree pun dia research ikut kepala otak dia. Kalau kepala otak dia sewil, research dia sewil. Satu walaupun ada PhD, Wahabi. Maksudnya apa? Ikut dia punya research. Tambah dia punya guru musyrif dia tu, pensyarah dia pun Wahabi kak. Mana murid Wahabi habis? Dia akan asuh anak murid jadi faham Wahabi. Kau kena research macam ni, kau dapat faham macam ni. Macam ni aku tak terima kau. Kalau kau dapat pakai Asy'ariyah Maturidiyah ni, mampus aku takkan luluskan kau. Kalau nak bagi lulus, engkau kena berlakon sikit macam ni, aku luluskan kau punya assignment. Itu aja, belajar. Bukan belajar betul-betul. Kau belajar betul-betul jadi muttaqin, jadi siddiqin. Tambah nak jadi syuhada as-salihin, pewaris Nabi. Jauh, tak ada. Saya jaminnya kerak jari ni saya cakap tak ada. Tak ada. Tambah pula campur lelaki perempuan, pergaulan bebas, masuk mesti. Betul ke saya sebut pergaulan bebas? Jom malam ni kita pergi Kuala tengok.
Boleh nak cerita lah tu kat Candan tu kan. Beritahu ada kedai-kedai makan yang ada tu, beritahu semua budak-budak usas sebut lagi menjatuhkan martabat mereka. Tak percaya lagi tengok itulah budak-budak mesti lah. Itulah sebut tu jadi masalah sikit. Sorry lah sebut tu bukan terlajak sebut. Tu terlajak sebut. Dia tengok coupling biasa. Ada anak pergi yang biasa duduk sini bulan Ramadan, pergi ambil belajar sana. Bagi apa? Ilmu wahyu. Wow, ilmu wahyu. Aku tengok itu sembahyang pakai kabut. Ambil ilmu wahyu. Lawak dengar. Dah ni nak belajar cara tu. Ambil ikut mau Aku tahulah semua geng-geng dragon ni. Geng dragon tau, geng dragon. Tak tahu. Dragon apa yang sifat dragon khas ada, tak ada pada binatang lain. Keluar asap. Keluar api. Yang ni keluar asap. Tu geng dragon. Saya label geng dragon. Rupanya geng dragon. Belajar ilmu wahyu. Wahyu tek kucing dragon. Cerita apa ni saja sikit. Dilala nisbah mengaji diploma. Ngaji mondok tu. Memang betul-betul untuk guru ajar satu. Kalau boleh ambil copy paste macam mana Tok Guru aja ambil lah. Saya dah sebutkan kaedah belajar yang terbaik apa dia? Tiru orang dulu. Tiru. Bukan buat benda baru. Zaman ni orang bangga dengan tajdid tu. Tajdid ni baru kan. Tajdid. Tak nak ikut lama. Ambil Quran hadis. Tajdid. Tai kucing tajdid. Itu bahasa-bahasa yang orang pakai. Mazhab pun tak mau pakai. Quran hadis. Wow. Imam Nawawi punya pakar pun masih Asy-Syafi'i. Imam As-Suyuti pun Asy-Syafi'i. Imam Bukhari pun dengan berdasarkan tengok cara fiqh dia Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Usluban tu. Allah. Baik. Sikit ni tu. Jadi dia sebut takat amar nahi wa'an. Betul? Sampai ke mana-mana pun dikiaskan. Siapa dia boleh kias-kias ni? Siapa? Orang cerdik, orang pandai. Saya dah cerita itu satu cerita nama Pak Pandai kan. Jangan kias Pak Pandai. Titi kecil beribu semut lalu dia kata Pak Pandai seorang, apa salahnya? Jangan cuba-cuba kias Pak Pandai Dia sebut kaedah kias tu betul, tapi banyak ilmu, banyak alat nak kena belajar untuk ada kebolehan tersebut. Memang kalau saya sendiri pengalaman mengaji, perlu masa yang sangat panjang untuk ilmu itu boleh dikuasai. Dan nak kata kuasai, tak ada lah, malu tebal muka kata kuasai. Kalau ngaji bodoh-bodoh sikit-sikit baru belajar, memang rasa macam dah boleh lah. Ngaji usul fiqh, ngaji masalah hadis, faham dah hadis macam ni. Ngaji lagi bertemu guru yang memang bertemu buku yang ruas, guru yang pakar. Allah, bengong lagi aku rupanya. Padahal rasa macam terror lah, usul fiqh macam ni, qawaid fiqh semua hafal dalam kepala ni. Al-fadilatul muta'alliqatu bi zatil ibadah dia afdalu minal fadilah al-muta'alliqah bi zamaniha wa makaniha. Hafal saya dulu. Itu satu usul-usul tu. Bukan usul qawaid yang ittifaq, qawaid yang ikhtilaf. Yang ikhtilaf ala ra'yain tu hafal tu dalam asbah wa nadhair tu. Saya hafal tu. Dia punya qawaid tu. Atakat al-umur bi maqasidiha, at-taysir yajlibul Allahumma shalli wa sallim. Al-maisul la yaskutu bil ma'sur, tasarruful imam manutun ala masalah. Dalam kepala saya belajar tu. Semua hafal sebiji. Ya khilaf. Lu rasa ada apa? Tak ada apa, bodoh ni. Tak lalu ilmu fiqh, tak pakai sikit pun qawaid yang kita belajar. Kalau hanya qawaid saja pun saya silap sesat. Pasal apa? Hanya syarah ikut kepala otak kita. Pasal fiqh kita tak faham. Sikit saya sebut. Tu yang
Asal nak sebut kias tu, orang pandai saja boleh kias. Pasal ilmu kias ni, ilmu besar ngaji kat mana? Ilmu apa? Ngaji kias. Ilmu apa? Ilmu mantik. Berapa syakal kias yang ada? Siapa pernah belajar ilmu mantik? Tanya orang staff lah. Habis tak ngaji mantik? Tak ada tak? Nak jawab esok je tak? Buat tasdik belajar. Belajar. Kias ada berapa jenis? Berapa syakal kias? Tanya berapa syakal kias ha? Soalan mudah tu. Berapa syakal kias? Tak ingat. Pasal apa yang nak jawab esok je lah tu. Tak betul dengan saya jawab. Kalau sistem yang jawab nak periksa, habis periksa tu dia macam bodoh balik. Pasal apa? Dia dah riliskan apa yang dia punya susah tu dalam kertas peperiksaan dia. Dia dah jawab tu. Lega. Cecak sekali lagi. Dia kata betul. Dia dah rilis lah. Dia jawab periksa tu habis keluar. Aku tak ada apa lah. Dah jawab semua lah. Pada dia dah berjaya. Tengok CJ pula keluar result. Ting 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 ting. Ni lagu lama, lagu-lagu lawan-lawan tu. Bukan tu. Jeng jeng. Jeng jeng. Ni nah. Wah, Mumtaz. Wah. Tanya balik soalan periksa tu tak jawab lah. Saya pernah jumpa orang macam tu satu saya sebut tu. Bahkan kita tanya sikit, Ustaz, malu saya nak mengaku Mumtaz. Kalau orang ada akal, dia akan cakap macam tu. Orang tak ada akal, kita cakap macam ni mana boleh. Semua nak pelekeh orang Ustaz ni. Macam dia seorang pandai. Tak, saya bukan kata macam tu. Tapi saya nak kata, terang mana sangat nak belajar. Itu je lah. Itu lah. Sedarkan diri je lah. Muhasabah lah sikit. Bukan nak perjatuh orang, bukan saya punya maksudnya tu. Tapi saya nak kata apa? Malulah, teballah muka kita. Nak mengaku pandai. Sudahlah tu. Tujuan saya nak sebut tu. Right. Jadi disebut dia lah tu dekat tu lah. Jadi saya membebel sikit dalam bab tu lah. Bahasa bebel. Dengar saya cakap tu pada anak, ngaji ni lama lagi ngaji. Kalau ada azam 4 bulan tak balik, kena tukar 4 tahun tak balik. Kalau ada azam 4 tahun, kena tukar 40 tahun ngaji. Bahkan kena azam macam mana? At-ta'lim wa ta'lum tulal hayah. Apa istilahnya bahasa betul? Long life education. As long as I have life, I will still studying. Itu kot punya putih dah. Selagi aku masih hidup, aku akan belajar. Memang talabul ilmi minal mahdi ilal lahad. You must belajar from cradle to cradle buayan. Rumah lahat apa? To grave, you know. Grave tak tahu. Bahasa orang putih pun tak tahu dia orang ni. Arab pun tak boleh. Saja saya usik-usik. From cradle to grave. Daripada buayan ke liang lahat. Pergi kubur. Belajar. Belajar ni tak selesai prinsip kita. Lepas tu belajar maksud belajar ilmu saja? Tidak. Kita punya belajar ada amal yang kita nak buat. Amal apa usah sekali? Kita dah sebut selalu dah ilmu tauhid. Amal apa? Nak iman. Macam mana zikir nak dapat mazkur. Itu maksud belajar. Ilmu-ilmu ni alat untuk membantu capai mazkur tu. Allah, Allah, Allah. Itu matlamat. Tak ke mana apa sijil apa tinggi-tinggi hebat bersyarah, pandai cerita baca kitab sekalipun. Kalau mazkur tak dapat, pilah PhD ke apa ke. Doktor falsafah ke pelasampah ke apa kan. Tak pakai. Hebatlah macam mana pun. Terobos juta-juta sekalipun macam mana. Gaji besar sekalipun. Jadi Perdana Menteri pun macam mana. Tak pakai kalau tak dapat mazkur. Matlamat hidup tak dapat. Matlamat untuk kenal Allah Ta'ala tak dapat. Matlamat untuk zikir ke Allah Ta'ala tak dapat. Sia-sia hidup. Na'udzubillah. Dan bermula segala ta'aluk kalam yang tersebut itu ta'aluk tanjizi qadim. Cukup situ dulu.
Dia nak cerita bab jenis ta'alluq, tanjizi qadim ada, tanjizi hadis, itibar mana, yang kalam lafzi, kalam nafsi yang jumpa situ. InsyaAllah. Kita bertumbuk pagi esok, insyaAllah. Bertumbuk tang tu. Yang tu memang bahas dalam tauhid, boleh telan. Kalau yang dilalah saya sebut ni tak faham apa Ustaz sebut khabariyah apa, kami boleh dengar itu Dengan bahasa lain nak sebut terti Ustaz dengar jelah. Ustaz duk bebel hari ni. Tak apalah, mau kata aku bebel memang aku duk bebel pun. Kami boleh dengar ya. Kesimpulan ni apa? Banyaknya kami kena mengaji. Jadilah pada tu. Memang saya tujuan maksud saya sebut tu pun, saya nak sebut tu orang lagi faham tu. Saya ngaji pun untuk guru ni, bila kita mengaji tu, dia nak bagi tunjuk kita bodoh tu. Dia tak payah kata kita bodoh tau. Saya untuk guru tak cakap yang tu, tapi saya punya cakap saya cakap yang tu. Dia tak kata kita bodoh tau, tapi dia cerita. Totek. Itu dia tanya, kau mengerti ke aku cerita apa? Tanya. Kau mengerti ke aku cerita apa? Telinga ni berat sikit. Kami lah jawab, tak faham tu. Tu lah, kata dia. Kena mengaji lagi lah, kata dia. Lengur dia. Dia tak payah kata bodoh kita. Dia cakap tu kita boleh sebuah sabah lagi. Bodoh lagi kita ni. Saya dengan geng-geng saya. Tapi bagaimana dah meninggal dah geng saya ni. Geng saya, satu batch yang saya meninggal dah. Muda-muda lagi meninggal. Saya kilo ranger ni. Kalau ikut. Geng saya yang batch mengajar pondok, mengajar sekolah agama ni apa. Walaupun gaji sekolah agama tak semua mengajar. Saya nak cerita apa? Lepas Tok Guru sebut tu, saya memang kita ni ngaji macam ni teruk ni, kena mengaji lagi. Memang ada kawan saya sampai Iraq pergi belajar, sampai Mesir. Sampai dia kahwin menikah, salah seorang daripada anak syekh dia, syekh punya suka kat dia, sampai pergi kahwin dengan anak dia. Orang Melayu. Umur setahun tua dah saya. Mengaji memang hebat. Dia meninggal. Kahwin tak ada anak lah tu. Bini balik Mesir. Apa saya nak sebut? Tak ada. Sudah sebut Lord Ranger. Lord Ranger tu nisbah best saya masa duduk ngaji dengan Datuk tu. Best pondok pun orangnya yang betul-betul memang ngajar sungguh. Duduk berasa, saya kata bukan Lord Ranger, duduk rasa so alone. Tak ada siapa geng ni kan. InsyaAllah lah sambung situ. Mana yang kita ada benda yang tak biasa dengar apa tu, mengaku itulah banyak kita kena belajar hari ni. Itulah. Satu bab-bab punya macam ni yang susah ni saya sebut macam itulah. Yang memang dalam kitab sebut apa yang sepatutnya kena faham. Saya cerita sepatutnya apa yang kena faham dengan istilah-istilah apa. Tu pun rasa berat. Saya akan buat kesimpulan pada dia. Yang penting khasnya tabak kalam ni apa? Allah memang ada sifat kalam. Yang bisu kita, Allah yang bagi kita bercakap. Itu asal tauhid. Yang tu mesti dapat. Kalam Allah yang ada apa? Kalam lafzi, Quran. Untuk nak buat apa? Kalam kita penyanyi, artis, nasyid sekalipun macam mana? Quran is the best. Banyakkan baca Quran. Enjoyment kita baca Quran. Macam mana nak ada enjoyment? Banyak alat nak kena enjoyment. Baca Quran. Kurang-kurangnya, enjoy lah baca Quran. Bagi seronok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar pula dengan cara-cara belajar yang ajar kita cara profesionalnya belajar baca Quran. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Aidza mitna wa kunna turaba. Belajar dengan orang yang pakar, kita dapat kepakaran tu. Sikitlah. Walaupun kita tak faham baca dia adalah ibadah. Baca dia itu adalah penerang hati. Yang tu antara intipati yang kita nak dapat. Walaupun kita nak faham memang bukan senang. Tapi jangan tak tahu, Allah Ta'ala tak mustahil untuk dia senangkan kita untuk faham semua pelajaran yang saya sebut tadi hanya dengan baca Quran. Hanya dengan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan berzikir. Allah Ta'ala akan mudahkan semua tu. Wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz. Bukan susah untuk Allah Ta'ala nak bagi semua Quran tu.
Syarat kita nak pergi dia. InsyaAllah. Sambung kita nanti bermula ta'aluk kalam yang tersebut itu ta'aluk tanjizi qadim. Sambung itu nanti insyaAllah. Ada soal? Kalau nak tanya bila ustaz nak ajar tu tunggukanlah masa dia yang sesuai. Itulah kan. Orang kalau nak mengaji macam mana? Dia tunggu. Kalau tak ada pun azam dah ada. Aku nak mengaji sampai jumpa kat mana tu. Boleh tak boleh lain hal. Dia tahu tak ada jumpa pun, tak ada habis pun, 2-3 hari mati, Covid. Tak pun komplikasi jantung, macam mana? Azam dah ada. Azam lah. Al-niyatul mu'min khairun min amali atau kama qala, niat orang mukmin ni lebih baik daripada amalan dia. Buat pun belum tentu sempurna, tapi niat dah ada. Macam dah sempurna lah Allah Taala bagi. Pahala tu. Ibu Hazam tu, aku nak belajar sepanjang hidup aku. Aku nak belajar lagi selagi ada orang mengajar. Nak mengajar macam mana yang para ulama kita ajar, aku nak belajar. Mati, tak ada faham apa pun. Allah Taala bagi pahala sempurna. Satu kita ni antara benda betul qasad, maksud, cita-cita, azam. Ini betul. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.